لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang paling berhak diibadahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah ni daripada perkataan ilah, Tuhan yang disembah. Aliha ya'lahu ilahan. Jadi setiap yang disembah itu dipanggil Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah kamu tidak mengetahui ataupun kamu melihat, wahai Muhammad, ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Sepatutnya Tuhan dah yang disembah, yang dituruti, dipatuhi segala perintah. Tetapi apabila ada di kalangan manusia menuruti segala tuntutan dorongan hawa nafsu, maka dia dianggap bertuhankan kepada hawa nafsu. Jadi yang disembah itu semua dipanggil Tuhan. Cuma ilahul haq wa ilahul batil, sebagaimana perbahasan yang lalu. Dia ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, dan dia ada Tuhan yang tak layak dianggap sebagai Tuhan. Jadi dalam bab ibadah ini, kita hanya layak, hanya berhak melakukan ibadah penyembahan semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, semata-mata kepada Allah. Tak boleh yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah maksudnya Tuhan-Tuhan yang lain, yang dianggap sebagai Tuhan, yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam. Okey, terus. Yang berhak diibadahkan ialah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan bukan yang lain daripadanya. Ibadah tidak wajar dilakukan melainkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta lagi mana memberi rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Maksudnya, Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ayat di atas terdiri daripada dua perkara penting, iaitu penafian dan juga isbat. Penafian melibatkan penolakan ke semua benda yang disembah tanpa cara yang sebenar dalam segala jenis ibadah. Kedua, isbat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan segala jenis ibadah dalam bentuk yang disyariatkannya. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya yang menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesalahan semua umat yang berdustakan Rasul-Rasulnya. Jadi dua ayat ini dia ada nafi dan juga isbat. Apa makna nafi? Menafikan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itu nafi. Macam kalimah la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam kalimah syahadah juga dia ada nafi dan isbat. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi juga ada nafi dan isbat. Apa makna nafi tadi? Maknanya kita menafikan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, kerana memang tak layak disembah, sebab dia bukan Tuhan pun. Cuma sebahagian manusia menganggap ianya sebagai Tuhan. Di antara ciri-ciri ketuhanan, kita dah baca banyak ayat Quran dah. Di antara ciri-ciri ketuhanan bersifat mencipta, menjadikan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang macam mana? Yang menjadikan kamu, menjadikan nenek moyang kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ciri yang terpenting ketuhanan ini bersifat mencipta, menjadikan. Jadi kalau mana-mana Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan disembah, dia bukan sifat tidak mempunyai ciri sifat menjadikan ataupun mencipta, dia tak layak
dianggap sebagai Tuhan, yang keduanya tak layak disembah. Sebab tu di dalam ayat yang kita bacakan tadi, nafi maknanya tidak mengiktiraf selain daripada Allah sebagai Tuhan, dan nafi juga tidak boleh beribadah selain daripada Allah Ta'ala. Kita isbat hanya beribadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Syirik. Okey, syirik, selalu kita jumpa perkataan syirik. Syirkun. Apa makna syirik? Menyekutukan, menduakan. Menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbilang. Sama ada di sudut zat Allah. Maknanya diri Allah Ta'ala ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ataupun menganggap kekuasaan yang lain daripada Allah sama dengan Allah, setara dengan Allah. Menganggap kekuasaan lain daripada Allah sama dengan kuasa Allah. Contoh, kita kata ada Tuhan yang lain boleh mencipta alam, boleh membuat manusia, boleh menguruskan alam, boleh mentadbir alam. Itu termasuk dalam syirik. Bukan saja di sudut zat, di sudut menganggap ada yang lain berkuasa seperti Allah. Dan ada yang lain boleh kita minta pertolongan, minta sesuatu hajat, ataupun menolak sesuatu mudarat. Ini juga dipanggil sebagai syirik. Ataupun menganggap yang lain daripada Allah boleh membuat hukum hakam, membuat peraturan, membuat undang-undang. Undang-undang, hukum hakam, peraturan, benda tu telah termaktub dalam Al-Quran. Nampak? Tak boleh kita buat satu undang-undang lain yang berkaitan dengan undang-undang agama, undang-undang akhirat. Dia tak boleh ada undang-undang lain. Adapun di sudut keduniaan, undang-undang jalan raya, kita kata undang-undang tentang perhutanan, undang-undang tentang pembangunan, yang tu urusan dunia, terserah kepada manusia. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Tetapi kalau dah yang termaktub dalam Quran, tak boleh kita nak ubah, tak boleh nak buat satu hukum atau undang-undang lain dengan mengenepikan, menafikan undang-undang yang ada dalam Quran. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Allah Ta'ala kata, adakah kamu mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan selain daripada Allah yang boleh membuat hukum syariat? Syara'u lakum minad din, membuat hukum syariat bagi kamu dalam urusan agama. Dan urusan agama tak boleh, dia terserah kepada Allah dan juga Rasul. Jadi syirik itu bukan semata-mata menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Termasuklah di sudut perbuatan, di sudut hukum hakam, dan di sudut memohon sesuatu hajat dan doa. Mestilah semata-mata kepada Allah. Okey, terus. Syirik mempunyai berbagai definisi menurut ulama Islam. Antaranya menurut Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, syirik ialah menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sekutu yang dipanjatkan doa kepadanya, sebagaimana yang dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meletakkan harapan, rasa takut atau mengasihinya sebagaimana yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau melakukan ibadah-ibadah tertentu kepadanya. Beliau juga menjelaskan yang dikatakan hakikat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila seseorang menyembah makhluk sebagaimana dia menyembah Allah, atau mengagungkan makhluk sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau meletakkan sifat rububiyah dan uluhiyah kepada makhluk sebagaimana yang diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dalam kalangan ulama yang menjelaskan syirik ialah i'tiqad yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu selain daripada Allah dengan cara meletakkan salah satu sifat Allah kepadanya. Misalnya, meletakkan salah satu sifat Allah kepadanya, kepada lain daripada Allah. Antara sifat Allah memberi, memperkenankan doa dan menolak mudarat. Jadi kalau doa selain daripada Allah kepada makhluk yang kita harapkan dia dapat memberi manfaat dan menolak mudarat, termasuk di dalam syirik. Okey, terus. Misalnya dia menyatakan simpulan itu mengetahui segala perkara atau mentikapkan simpulan itu
boleh melakukan segala perkara atau mendakwa pada tangan simpulan terdapat kebaikan dan keburukan, atau memberikan penghormatan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga melakukan sujud atau meminta sesuatu hajat atau mengitikadkan sesuatu boleh berurusan di alam maya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Muhammad bin Ismail bin Abdul Ghani Ad-Dahlawi menjelaskan yang dikatakan hakikat syirik tidak hanya tertumpu kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang perbezaan. Bahkan yang dikatakan hakikat syirik bila seorang melakukan amalan-amalan yang hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zatnya yang maha tinggi dan menjadikannya sebagai syiar ubudiyah kepada seseorang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sujud kepada seseorang, menyembelih binatang di atas namanya, bernazar, memohon pertolongan dengannya ketika suka, dan mengitikadkan orang itu melihat segala tempat, dan mengisbatkan kebolehan berurusan di alam maya. Kesemua itu merupakan amalan syirik dan orang yang melakukan demikian adalah orang musyrik. Kesimpulan yang boleh dinyatakan daripada definisi di atas ialah syirik berbentuk menjadikan sekutu-sekutu dan sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan makhluknya, dalam perkara yang melibatkan rububiyah dan uluhiyah yang hanya berhak bagi Allah. Jadi melibatkan rububiyah apa? Ada kuasa yang lain yang boleh buat alam, mengurus alam, mentadbir alam sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang melibatkan uluhiyah maknanya menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, berdoa kepada yang lain daripada Allah. Okey, terus. Sesiapa yang meletakkan rububiyah atau uluhiyah kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melakukan demikian adalah seorang yang musyrik. Jadi bila itu perbuatan syirik, bila seorang itu melakukannya dipanggil musyrik. Syirik adalah masdar, musyrik orang yang melakukan perbuatan syirik. Kena beza tu ya. Syirik adalah masdar. Maknanya menyengutukan, penyengetuan. Adapun musyrik isim fa'il. Asyraka yusyriku isyrakan, musyrikun musyrakun. Isim fa'il ini menunjukkan apa? Si pelaku yang melakukan sesuatu perbuatan. Musyrik, musyrikun, musyrikani, musyrikuna. Si pelaku perbuatan. Bila dia melakukan, seseorang melakukan perbuatan syirik, dipanggil musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik. Apa maksud perbuatan syirik? Perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, terus. Asal manusia berakidah tauhid. Asal manusia ini memang berakidah mentauhidkan Allah. Sejak zaman Nabi Adam lagi sampai kepada anak-anak cucu dia. Generasi yang selepas daripada itulah, bila mereka di dalam keadaan mereka mencari Tuhan, sampai di zaman Nabi Nuh mencari Tuhan yang sebenar macam mana. Mulalah ada anasir-anasir, unsur-unsur akal, unsur-unsur logik. Tuhan biarlah sesuai dengan akal mereka. Itu di antara sebab berlakunya syirik, berlakunya penyekutuan, berlakunya anggapan, tanggapan ada Tuhan yang lain daripada Allah. Tuhan itu sesuai dengan pemikiran mereka, bukan sebagaimana Tuhan yang ditarifkan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tuhan ni macam ni ciri dia, sifat dia macam ni. Jadi selagi mana tak sesuai dengan akal mereka, itu bukan Tuhan. Bermula daripada semenjak itulah berlakunya syirik daripada kalangan manusia. Okey, terus. Asal manusia sebatarnya berakidah tauhid sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Hal tersebut kerana manusia berasal daripada Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS adalah berakidah tauhid. Hal ini dapat dilihat dalam hujah-hujah berikut, iaitu A. Manusia yang pertama sekali tinggal di bumi ialah Nabi Adam AS. Baginda AS menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Setelah berlalu masa yang lama, anak cucu Nabi Adam AS mula terjebak ke lemah syirik. Hal ini diperkatakan oleh semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Setiap orang yang beriman dengan agama samawi yang tiga, iaitu Islam, Nasrani dan Yahudi, memperakui hal tersebut kecuali golongan etis sahaja. Jadi yang disebut agama samawi ini tiga, Islam, Yahudi dan Nasrani. Samawi apa makna sama? Apa makna sama? Langit. Maknanya agama yang diturunkan daripada langit.
Kalau Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, Yahudi kepada Nabi Musa, Nasrani kepada Nabi, dibekalkan kitab kepada mereka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Maksudnya, kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu. Okey, bila dia kata qulnah bitu, bitu ini mufrad musanna jamak. Jamak Ada ihbita dalam Quran kan? Ada ihbita. Kalau dengan musanna ihbita, turunlah kamu berdua. Siapa dia? Adam dan Hawa. Kalau ihbitu, turunlah kamu semua. Siapa? Adam, Hawa, Iblis. Sebab semuanya asal berada di dalam syurga. Kalau jamak ni 3. Okey, terus. Adam, Hawa, Iblis. Turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berputus asa. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ila ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah Ta'ala dah bagi tahu awal lagi. Allah Ta'ala beritahu awal lagi sebelum kita lahir, zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam lagi, turunlah kamu bertiga, Adam, Hawa, Iblis. Dia kata apabila datang daripadaku petunjuk Allah, firman-firman Allah, sama ada disebut dalam Quran ke, dalam Taurat, Injil dan juga Zabur. Firman-firman Allah, keterangan-keterangan daripada Allah, petunjuk-petunjuk daripada Allah. Siapa yang akan dapat, yang terima petunjuk aku, dia selamat. Dia selamat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya di syurga, di dunia dan juga di akhirat. Tapi barang siapa yang dia kata kufur dengan ayat-ayatku, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir mendustakan dengan ayat-ayat kami, dia tak ikut petunjuk Allah tadi. Kalau zaman Nabi Muhammad tak ikut Al-Quran, Nabi Musa tak ikut Taurat, zaman Nabi Musa tak ikut Taurat, Nabi Isa tak ikut Injil. Siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, siapa yang kafir, kafir apa makna? Menolak, engkar, mendustakan, tak percaya ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Bukan sahaja mereka disebut oleh Allah Ta'ala
yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maksudnya, pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah memutuskan Nabi-Nabi sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amalan kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama Nabi-Nabi itu kitab-kitab yang suci, mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu. Manusia ini dia berselisih setelah datang keterangan. Sebahagian manusia dia berselisih, dia lawan sebelum dapat bukti. Sebahagian manusia keadaan dia begitu. Tetapi banyak juga daripada kalangan manusia setelah diterangkan, bagi hujah, bagi bukti, bagi dalil, bagi fakta, dia lawan. Ada di kalangan manusia macam tu di zaman Nabi. Zaman sekarang pun ada. Jadi dalam ayat ini kata, asal-asal manusia itu dia berpegang kepada agama yang satu, agama yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tanpa melakukan sebarang syirik. Lama kelamaan, generasi demi generasi, kurun demi kurun berlaku perubahan. Manusia berselisih tentang ketuhanan. Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat pengasih dan penyayangnya nak bagi selamat manusia, jangan bagi sesat. Utus Allah Ta'ala utuskan Rasul ditarik balik supaya jangan sesat. Ajak manusia sembah Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhkanlah diri kamu daripada taghut. Lepas tu manusia pun mula kembali balik kepada ajaran tauhid yang sebenar. Apabila Nabi yang berikutnya meninggal dunia, sesat balik. Allah Ta'ala utus pula Rasul seorang lagi nak selamat manusia. Sampailah Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi ini, manusia diselamatkan daripada menyembah ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Orang jahiliah yang duk sembah berhala, sembah tokong tu kembali balik masuk Islam. Nabi wafat, mula dah sikit demi sikit Nabi wafat, para sahabat wafat, tabi'in wafat, tabi'in wafat. Lama-lama jadi sesat balik. Jadi macam mana tuan-tuan? Nabi dah tak ada sekarang ni. Macam mana nak ajak manusia kembali kepada ajaran Nabi yang sebenar, ajaran Al-Quran dan hadis? Jadi kita lah kena main peranan. Semua orang Islam yang mempunyai kefahaman dan kesedaran kena tarik balik manusia ni kembali kepada ajaran yang sebenar, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, manusia berselisih, dia lawan, dia menentang setelah dibuktikan kebenaran. Sebab apa dia lawan? Sebab dia keras hati. Dia bukan nak ikut Islam, dia nak ikut akal dia. Dia nak ikut andaian dia, bukan nak ikut dalil, bukan nak ikut hujah. Jadi bagi kita ni kena tarik balik manusia yang terpesong itu kepada landasan yang sebenar. Okey, terus. Iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikenakinya kejaran yang lurus menurut undang-undang peraturan itu. Majoriti ulama tafsir menjelaskan manusia daripada zaman Nabi Adam AS hingga ke zaman Nabi Nuh AS pada asalnya merupakan satu umat dan berada di atas landasan tauhid dan petunjuk daripada Allah SWT. Setelah itu muncul syirik menerusi perbuatan meragukan orang-orang yang telah mati. Allah SWT memutuskan para rasul untuk mengembalikan manusia ke landasan tauhid. Allah SWT memberitahu dalam kitabnya, fitrah yang Allah SWT ciptakan manusia di atasnya adalah merupakan fitrah Islam yang juga merupakan fitrah tauhid. Firman Allah SWT, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu Muhammad ke arah agama yang jauh dari kesesatan.
turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sampai dia bertanya dengan firman-Nya, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab, "Benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini." Jadi di alam roh semua mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi syirik itu setelah lahir, dipengaruhi oleh didikan asuhan ibu bapa dan juga suasana sekeliling. Sebagaimana hadis yang selalu kita baca, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah semula, jadi nak kepada agama yang menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ibu bapa dialah yang menyahudikan dia, menasranikan dan juga memajusikan. Dia asalnya hati memang nak kepada agama fitrah. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya, tauhid merupakan dakwah seluruh para rasul yang diutuskan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب." Maksudnya, Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang Dia tetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami Allah wahyukan kepada wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisih pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya. Itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat. Jadi dakwah para rasul ini berhubung dengan tauhid, akidah ni sama je. Zaman Nabi Adam dah sampai Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Tuhan yang sama, yang esa. Di sudut akidah, di sudut tauhid, pegangan, keimanan tak ada berubah. Antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain, antara seorang nabi dengan nabi-nabi yang lain. Cuma yang berlaku perbezaan di sudut syariat. Apa maksud di sudut syariat? Hukum fiqh berdasarkan kepada kesesuaian zaman masing-masing. Contohnya kita kata di dalam masalah apa? Di dalam masalah puasa, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang terdahulu. Semoga kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maknanya orang beriman di zaman Nabi kena puasa. Sebagaimana umat yang terdahulu sebelum kamu, umat dulu pun berpuasa. Cuma di sudut kaifiat cara berbeza, jangka bilangan hari lebih banyak, jarak masa lebih panjang. Maknanya itu perbezaan di sudut hukum fiqh. Di sudut akidah sama. Sembahyang juga pun begitu. Umat Nabi Muhammad sembahyang, umat Nabi Ibrahim pun sembahyang. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang jenis sembahyang, kaki sembahyang.
golongan yang sentiasa menjaga sembahyang, dan juga zuriat keturunanku. Maknanya dia sembahyang, anak cucu dia pun sembahyang. Hukum fiqh berbeza. Kita tak tahu kaifiat Nabi Ibrahim sembahyang macam mana, tak dicerita dalam Quran. Cuma Allah Ta'ala kata dia berdoa, jadikan dia sebahagian daripada orang yang sembahyang. Tengok puasa, orang umat dulu pun puasa, kaifiat berbeza. Sembahyang pun sama. Dan disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, u'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. Dikurniakan kepada aku kelebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dikurniakan kepada aku 5 kelebihan yang tidak diberi kepada umat yang terdahulu sebelumku. Di antaranya apa dia? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Dicampakkan kegurunan kepada pihak musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan sebelum bertemu dengan Nabi dah rasa takut. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Dijadikan bumi ini bersih. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fa yusalli. Mana-mana di kalangan umatku bila masuk waktu sembahyang, dia boleh sembahyang di atas permukaan bumi Allah. Umat dulu tak, dia nak sembahyang mesti di dalam masjid, tempat-tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Keluar daripada masjid, sembahyang tak sah. Umat Nabi Muhammad sembahyanglah atas rumput, atas pasir, atas tanah yang bersih, yang suci, yang tidak bernajis, hukum dia sah. Jadi maknanya hukum syariat berbeza, tetapi dakwah kepada tauhid ini semua Nabi dan Rasul sama sahaja, mengajak kepada Tuhan yang Esa. Okey, terus. Punca-punca syirik dalam kehidupan manusia. Ada 2 perkara yang mengundang secara aktif kepada syirik, iaitu A. Keterlaluan menyanjung makhluk. Ia dilakukan dengan cara meletakkan sanjungan ke atas makhluk di tempat sanjungan yang saling taraf dengan Tuhan, sehingga membabitkan hak-hak Tuhan. Ini jelas berlaku kepada masyarakat yang diutuskan Nabi Nuh AS. Oleh kerana itu Rasulullah SAW begitu bersungguh menutup pintu syirik jenis ini. Punca-punca syirik yang pertama, menyanjung makhluk secara keterlaluan. Apa makna keterlaluan? Secara berlebihan, secara melampau, sehingga menganggap seseorang makhluk, seseorang individu, seseorang manusia ada ciri-ciri ketuhanan. Boleh memperkenankan doa, memenuhi hajat, menolak bala makhluk ni selain daripada Allah. Itu sebahagian perkara yang membawa kepada syirik. Okey, terus. B. Buruk sangka terhadap Tuhan sekalian alam. Sebab ini merupakan ikutan kepada sebab yang pertama di atas. Kebiasaannya selepas dia bersikap keterlaluan terhadap makhluk disambung pula dengan penyakit jahil tentang agama. Ia menyumbang kepada seseorang mengambil satu perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi tempat untuk dia memohon hajat. Jadi jadikan makhluk ni sebagai wasilah. Okey, terus. Ini bermakna yang terlibat dalam buruk sangka kepada kelebihan, nikmat dan ihsan Allah SWT kepada Islam ini. Perkara sendiri boleh berlaku meskipun seseorang meyakini Allah SWT itu adalah Tuhan yang Maha mendengar, melihat dan memiliki segala sesuatu. Firman Allah SWT, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maksudnya, dan supaya ia menyiksa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, lelaki dan perempuan, dan menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk. Di antara ciri kafir dan ciri munafik ni buruk sangka kepada Allah. Suuzan kepada Allah. Jadi orang beriman tak boleh. Semua orang beriman ni setiap masa, setiap keadaan, semua kena husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Walaupun sesuatu musibah, sesuatu takdir buruk yang menimpa kita, tetap kena baik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala tak akan jadikan sesuatu itu sia-sia. Mesti dia ada hikmah yang tersirat yang tidak diketahui oleh kita. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kamu jadikan sesuatu itu, wahai Allah, sia-sia. Walaupun sesuatu kejadian, perbuatan, hukuman, takdir, ketetapan, keburukan kepada manusia, tetap di sisi Allah benda yang baik.
Cuma perkara yang tersembunyi daripada ketentuan tersebut kita tak tahu. Sebab tu duk banyak buruk sangka kepada Allah. Duk banyak tak puas hati kepada Allah sebab kita tak tahu rahsia. Jadi oleh kerana tak tahu rahsia, serah kepada Allah Ta'ala, kita kena faham Allah Ta'ala buat mesti benda yang baik, walaupun nampak buruk di sisi manusia. Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui di luar daripada kemampuan, pengetahuan ataupun ilmu kita. Okey, terus. Bahawa ia akan mengecewakan maksudnya atas mereka yang tertibanya balik bencana yang dibawa oleh perbezaan zaman. Dan selain itu Allah murkai mereka dan melaknat mereka serta menyediakan untuk mereka neraka jahanam. Sedang neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam sejarah, orang-orang musyrik dan munafik pernah menaruh sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolong rasulnya dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan baginda. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Bal zanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura." Maksudnya, itu bukanlah sebabnya, bahkan sebabnya kamu telah menyangka bahawa Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang pergi berperang akan binasa semuanya dan tidak akan kembali lagi kepada akan isteri dan keluarga masing-masing selama-lamanya. Dan sangkaan yang demikian itu diperelokkan oleh syaitan di dalam hati kamu serta menerimanya. Dan lagi kamu telah menyangka berbagai-bagai sangkaan yang buruk terhadap agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Dan dengan itu menjadilah kamu kaum yang rosak binasa. Dalam peperangan, jadi rasul ni tak boleh balik lah. Rasul dengan beriman tak boleh balik. Allah Ta'ala tak tolong, tak bagi kemenangan. Bila tak tolong, tak bagi kemenangan, kalah mati lah. Nak balik kepada keluarga, macam mana rasul mati, sahabat dia pun mati, semua orang beriman mati, Allah Ta'ala takkan tolong. Buruk sangka kepada Allah. Ini di antara ciri sifat munafik dan sifat kafir. Dia kata Allah Ta'ala tak memberi pertolongan kepada Nabi, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji sentiasa memberi pertolongan kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong Allah, yakni menolong agama Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menolong kamu dan meneguhkan kekuatan kamu. Allah Ta'ala janji dalam banyak ayat Quran, dia tolong rasul, dia tolong orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mungkir akan janji. Tetapi sebaliknya orang kafir munafik sentiasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Menyifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menolong dan tidak membantu Rasulullah dan orang-orang yang beriman merupakan satu bentuk penyifatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat kekurangan. Begitu juga dengan orang yang menyifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memperkenankan doanya kecuali menerusi perantaraan. Juga telah menyifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat kekurangan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.